Masya Allah, itu dia kita daripada Hidayah Center Foundation, cabaran sebagai pendakwah wanita mu'alaf. Dan saya bawakan daripada TV tadi, saya keluarkan dia di dalam studio. Masya Allah, di sebelah saya kita ada selaku pendakwah mu'alaf, kita ada Cik Nur Ain Sumayah, Elias Sumitra Valatem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, apa khabar pagi ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, Masya Allah, di sebelah saya ini ada seorang wanita yang cukup hebat sebenarnya. Kalau saya pun dilahirkan walaupun dalam perut dah Islam, belum tentu dapat melakukan dakwah, tapi Allahu Akbar, sangat hebat. Tahniah sebenarnya saya nak ucapkan. Dan kita berbalik kepada topik kita pada hari ini untuk gerak kerja, dan mungkin boleh kongsikan kepada kami bagaimana terlibatnya Cik Ain dalam gerak kerja dakwah non-Muslim ini. Silakan. Oh, okey, baik. So, sebagai seorang yang kembali kepada agama Islam. Ya. Okay, sebenarnya saya 2010 saya mula-mula Islam, tapi gerak kerja dakwah ni pada tahun 2017. Yes, selepas 7 tahun sebab saya menghadiri kursus dakwah masyarakat non-Muslim di Hidayah Center Foundation. Ketika itu baru saya habis ijazah sarjana saya lah. Jadi lepas tu yang buat saya rasa terdetiknya saya nak bergiat aktif dalam kegiatan dakwah non-Muslim. Ya, Masya Allah, itu permulaan bagaimana terlibatnya dalam dakwah Muslim. Dan mungkin kongsikan juga sebab kita tahu kita berdakwah mungkin bukan non-Muslim ataupun dengan sesiapa saja pun ia mempunyai cabaran yang sangat bukan mudah. Dan banyak cabaran-cabaran yang terpaksa dilalui. Mungkin boleh kongsikan kepada kami. Okay. So, cabaran, antara cabaran ya, bila kita cakap pendakwah wanita ni kan, bila kata pendakwah wanita mu'alaf ni, cabaran pertama tu ialah sebagai seorang mu'alaf, saya sokongan keluarga tu kita tak dapat lagi lah kan, ya, maksudnya berdakwah lah kan, berdakwah, sokongan keluarga tu satu cabaran pada saya untuk saya sentiasa positif untuk melakukan dakwah kepada non-Muslim. Dan sebagai wanita juga dia macam persepsi masyarakat terhadap wanita tu, bagaimana seorang wanita ni boleh buat kerja dakwah non-Muslim. So walaupun dan dengan bilangannya agak rare di lapangan untuk kita terus mendekati dan Muslim untuk memberikan salah faham berkaitan dengan Islam kepada masyarakat non Muslim di dalam kalangan masyarakat lah. Masyarakat, Masya Allah. Dan sudah pastinya Ain adalah pendakwah kepada orang ramai juga kepada non-Muslim kan. Jadi mungkin kalau dari segi pendakwah kepada wanita pula bagaimana? Mudah atau tidak? Okay. Sebenarnya ia adalah satu, yalah, bila kita kata wanita kan, masing-masing ada cabaran keluarga. So kita nak mendekati mereka tu memang ada cabaran, agak sukar, tapi bila kita tahu mereka adalah, kita kena sampaikan Islam kepada mereka. Jadi kita sampaikan daripada konteks kehidupan mereka lah. Ya, dan seperti kalau kita lihat dalam visual ini adalah antara aktiviti kan yang dilakukan. Masya Allah. Jadi mungkin pandangan peribadi, kenapa perlu untuk kita berdakwah ataupun seorang wanita perlu untuk berdakwah turut serta? Sebab selalunya kita dengar biasanya lelaki yang turut serta, tapi wanita tu sendiri pun perlu mendekatkan sebab mungkin mudah untuk kepada wanita-wanita lain juga kan. Kenapa wanita perlu turut serta? Perlu? Bila saya sendiri berada kat lapangan, saya rasa sangat perlu wanita di lapangan ni, sebab wanita yang memahami wanita. Ya, faham, betul. So wanita memahami wanita dan faham keadaan sebenar mereka. Dan seperti saya cakap tu, kita kekurangan, jadi perlu ramai lagi wanita yang di luar sana untuk bersama dengan dalam dakwah non-Muslim ni. Sebab bila kita dakwah ni, biasa kita kepada islah. Tapi sebenarnya dakwah non-Muslim pun sangat penting, wanita-wanita untuk bersama, untuk mendekati wanita-wanita non-Muslim di luar. Yang mereka rasanya wanita-wanita non-Muslim ni pun banyak perlukan sokongan. Perlukan sokongan.
dalam mereka mengharungi kehidupan mereka. Dan kita perlu sampaikan bagaimana cara hidup kehidupan Islam ni supaya mereka rasa lagi dekat untuk memahami tentang Islam. Ya, seperti mana yang Ain cakap tadi, hanya wanita mungkin yang lebih memahami wanita. Jadi kita perlukan orang-orang seperti Ain, pendakwah wanita untuk tampil. Masya Allah, mungkin lebih ramai. Jadi mungkin Ain kongsikan juga kepada kami bagaimana Ain kekal untuk istiqamah kan, untuk kekal menjadi pendakwah terutamanya kepada golongan wanita non-Muslim. Silakan. Kesedaran saya yang perlu berdakwah tu adalah kalau bukan saya siapa? Ya, Masya kesedaran. Allah. Sebab dalam Al-Quran sendiri pun orang kata apa, kita ni berdakwah sebenarnya saya nak buat pelepas tanggungjawab saya supaya tidak dipersoalkan di akhirat nanti kenapa tidak berdakwah, tidak menyampaikan Islam. Okey. Dan perkara ni membuat saya rasa saya perlu kekal berada dalam dakwah bersama ada sendiri atau bersama-sama, tapi secara jemaah itu lagi baguslah supaya kita rasa lagi semangat. Sebab kalau seorang-seorang ni kita akan rasa ada ups and down dia lah kan, sebagai pendakwah. Dan bagi saya sebenarnya kenapa kita kena berdakwah, ramai lagi non-Muslim yang di luar sana kita rasa mereka dah tahu pasal Islam, tapi sebenarnya mereka ramai lagi yang tak tahu pasal Islam. Ramai lagi ada salah faham terhadap Islam. Jadi sebagai wanita kita perlu mendekati wanita-wanita non-Muslim ni untuk kita terangkan salah tanggapan mereka terhadap Islam. Masya Allah, itu dia kan wanita yang sangat-sangat hebat. Masya Allah. Jadi mungkin boleh kongsikan juga kepada kami, mungkin ada penonton-penonton di luar sana nak bersama-sama, mungkin tak dapat nak menjadi pendakwah tapi nak menyumbang bersama-sama dengan Hidayah Center Foundation. Bagaimana caranya? Okey, so di Hidayah Center Foundation ni sebenarnya kita ada juga ruang untuk menjadi sukarelawan. Okey, sukarelawan bersama Hidayah Center Foundation sebab kita ada pelbagai program yang mereka boleh turut serta pada hujung minggu. Kita ada Most Open Day, kita ada Street Dakwah. So boleh mendaftar, boleh pergi ke laman web Hidayah Center Foundation untuk mendaftar sebagai sukarelawan. Dan kalau yalah kekekangan masa, saya faham wanita ada wanita yang dah berkeluarga, ada anak-anak, jadi kekeluarga itu menjadi satu kekangan. Jadi apa yang saya boleh ramai-ramai wanita di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan boleh untuk menyumbang kepada Hidayah Center Foundation. Ada terlayarnya di paparan di Kaca TV, iaitu infak dana dakwah kepada dakwah dan pemengasas mualaf. So secara umum boleh layari www.dassedekah.com, dan kita juga ada potongan secara bulanan yang kita panggil dia Ansar Inisiatif. Jadi boleh layari Ansar SCF yang boleh anda daftar di situ dan boleh buat potongan secara bulanan. Dan kalau rasa macam nak bank, so bolehlah tengok di sana di paparan tu kita ada bank rakyat dan nombor seperti tertera itulah. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kepada anda semua, ini peluang kan untuk kita bersama-sama berinfak. Kalau kita tak dapat bersama-sama dakwah, kita berikan sedekah kita. InsyaAllah. Mungkin kata-kata terakhir buat penonton-penonton, Assalamualaikum hari ini, untuk mungkin ada yang nak join, teringin nak menjoin, nak jadi sukarelawan ataupun untuk kata bersedekah. Okey, kata-kata daripada baik, kata-kata terakhir. Saya mengharap sangat masyarakat di luar sana yang terutamanya masyarakat Islam, kita bersama-samalah dalam kerja dakwah ni. Dia bukan sekadar Hidayah Center ni bukannya untuk satu-satu NGO atau organisasi sahaja, tapi Hidayah Center ni untuk ummah. Jadi bersama-samalah dalam kerja dakwah ni bersama Hidayah Center Foundation untuk menyampaikan Islam dan memperkasakan mualaf. Masya Allah. Saya teringat kata-kata yang tadi, kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Kalau bukan kita Saya. siapa lagi? Masya Allah. Itu yang perlu kita tanya pada diri sendiri kan. Masya Allah. Itu nombor dah tertera di kaca TV anda sekarang. Yang nak berinfak dan bersedekah boleh ambil nombor daripada Bank Rakyat, ambil dan boleh sedekahkan. Kalau tak pun boleh war-warkan pun. Masya Allah, lagi memberikan manfaat kepada orang lain. RM1 itu sangat bermakna kepada satu syahadah di Hidayah Center Foundation. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi terima kasih kepada Ain selaku pendakwah mualaf. Terima kasih. Saya doakan semoga segalanya insya-Allah dipermudahkan. Lebih banyak lagi masyarakat di luar sana yang memeluk agama Islam, insya-Allah. Dan kepada anda semua, inilah tanggungjawab kita sebenarnya sebagai orang Islam untuk membantu mereka, untuk bagi mereka melihat tentang Islam, sangat-sangat indah Islam di nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Insya-Allah kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini.